مبلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا مسبب الأسباب سبب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فحسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا مسبب الأسباب سبب. برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari sebarang sifat kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang mempertemukan kita pada malam ini di dalam majlis ilmu. Diharapkan teman-teman semua, sahabat semua, hadirin hadirat rahimakumullah, para muhibbin sekalian, di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala diberi kesihatan, keafiatan yang baik. Mudah-mudahan kedatangan kehadiran kita dengan niat yang bersih, niat yang baik, serta hati yang suci dari sebarang jenis penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Ta'limul Muta'allim, muka surat. Yang nak cari kitab boleh tekan beg kuning kat bawah yang nak beli kitab boleh tekan beg kuning kat bawah Boleh ikut kelas percuma je, tak ada bayaran. Muka surat apa? Cepat mula, cepat habis, cepat makan. Tak ada lama-lama lewat tak ada ngaji lama dah. So cuti? 20 bulan. Tak boleh, saya nak mancing tu. Air yang cantik. Tadi kawan-kawan ambil gambar, oh jangan hak, wah. Kasar-kasar orang je nak dia dapat. Bakal darah tu dia orang. Baik, insya-Allah. Itu aktiviti dah, curriculum lah cadangnya dengki tak baik orang ribut dia kata. Ribut tempat lain tu, tempat maksiat biar dia ribut. 18 perenggan mana? Niat yang baik dan yang buruk. Kan? Situ kan? Syair tu. Baik. Muka surat 18 kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendak menerima amal kebaikan, menerima amal kebajikannya. Sesiapa saja yang Allah kehendak menerima amalannya, nescaya Allah Ta'ala akan menjadikan dia orang yang faham dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dengan makna Allah akan jemput dia, Allah akan panggil dia, Allah akan pilih dia menjadi penuntut ilmu, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia ahli maksiat. Bila Allah pilih dia belajar agama, itu tanda-tanda Allah nak terima amalan. Sebaliknya, tanda-tanda Allah tidak terima amal ibadah kita, Allah akan haramkan diri kita daripada menuntut ilmu. Na'udzubillah min zalik. Maka kita kena takut, kita kena risau, kita kena bimbang seandainya kita tak termasuk dalam golongan orang yang dipanggil oleh Allah. Kita kena takut, kena risau, kena bimbang seandainya anak bini kita tak masuk dalam golongan orang yang menuntut ilmu. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jadi marilah Waalaikumsalam. Tengok hari ni lagi cepat makanan sampai. Belum baca sebaris lagi, makanan dah sampai. Apa nak lagi? Allahu a'lam. Apa nak lagi? Nampak tak? Subhanallah, maha baik Allah Ta'ala. Tengok Allah, InsyaAllah berkat datang makanan. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ya Allah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Jadi mari pakat ngaji, mari pakat ngaji. Akhir zaman ni lagi kita nak kena faham agama betul-betul. Akhir zaman ni lagi kita nak kena faham agama betul-betul. Kena ngaji banyak-banyak. Allah dah bagi kita peluang cari duit, cari nafkah. Maka carilah pula peluang untuk kita belajar, supaya nanti kita mendapat kesenangan dunia dan akhirat, keselesaan dunia dan akhirat. Kalau tak, nanti kita hanya dapat selesa atas dunia, lepas mati sengsara selama-lamanya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jadi pakat-pakat kita beringat, Allah tak haram, Allah tak larang kita cari rezeki, Allah tak larang kita cari harta, Allah tak larang kita cari kekayaan, selagi tidak meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan tidak membuat benda yang diharamkan oleh Allah. Ahlan, masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita baca perencanaan tu, niat yang baik dan yang buruk. Dulu musannif dah bagi tahu kita, nak belajar agama ni, duduk dalam majlis ilmu, perlu kepada niat yang betul. Perlu kepada niat yang betul. Siap Amin? Saya nak puang jogging ni. Jadi nak belajar ni kena ada niat yang betul. Mesti wajib ada niat yang baik dalam belajar, supaya kita mendapat faedah, mendapat manfaat daripada apa yang kita belajar. Itu kembali kepada niat kita. Jadi jangan ada di antara kita yang duduk dalam majlis ilmu, bertalaki, ngaji secara online, niat nak dengar. Jangan niat nak dengar, niat nak belajar dan beramal. Niat nak belajar dan nak beramal. Tahu yang baik, nak usaha buat. Tahu kesilapan, kesalahan, niat nak baiki. Itu niat belajar. Kalau kita niat nak dengar je, nanti dengar je. Dapat dengar je, beramal tidak. Sebab bukan niat kita nak beramal, niat kita nak dengar, maka dapat dengar, dapat faham. Jadi betulkan niat. Ngaji secara online, tak online, sama je, tak peduli. Jadi kata musannif, dan sayugianya bahawa berniat oleh orang yang menuntut ilmu dengan tuntut ilmu itu akan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, nak mencari redha Allah. Kita hidup atas dunia ni nak cari redha, supaya Allah redha kita sebagai hamba, supaya segala nikmat yang Allah bagi kepada kita itu dalam keadaan Allah redha bagi, bukan Allah bagi dalam keadaan Allah benci, seperti mana yang Allah bagi nikmat kepada orang-orang kafir. Orang kafir dapat nikmat dah? Dapat.
Orang kafir mewah dah? Mewah. Orang kafir senang tak? Senang. Kaya-kaya mereka. Tapi segala nikmat yang ada pada mereka itu tidak ada keberkatan. Tidak menolong mereka mendekatkan kepada Allah. Tidak menolong mereka mendekatkan diri kepada Allah. Tidak menolong mereka beriman kepada Allah. Nampak tak tu? Jadi kita perlukan nikmat yang barakah. Kita nak Allah bagi kita nikmat yang berkat. Itu tanda kasih sayang Allah. Tanda Allah benci, Allah bagi nikmat yang tidak ada berkat. Makin banyak, makin lupa. Makin banyak, makin leka. Makin banyak, makin jauh. Na'udzubillah min zalik. Makin kaya, makin jauh nak ibadat. Makin kaya, makin payah nak ibadat. Itu tanda-tanda kemurkaan Allah. Jadi waspadalah kita semua. Waspada. Allah tu maha pemurah. Dia tak peduli. Dia nak tabur dia punya nikmat, dia tabur. Selagi ada, dia tabur. Ada ulama' yang mengatakan Allah Ta'ala tu boros dalam memberi nikmat. Allah tu sangat-sangat boros dalam memberi nikmat. Dia tak peduli. Dia tak peduli. Pemurahnya Allah. Tapi kita nak nikmat yang barakah. Kita tak nak nikmat yang Allah bagi macam orang kafir. Kekayaan yang Allah bagi macam kekayaan pada orang kafir. Kesenangan yang Allah bagi seperti kesenangan yang Allah Ta'ala bagi pada orang kafir. Kita tak nak. Kenderaan yang Allah bagi kepada orang kafir. Rumah tangga yang Allah bagi kepada orang kafir. Tak nak. Kita tak nak. Kita nak harta kekayaan, nikmat yang boleh menolong kita, mempermudahkan kita untuk dekat kepada Allah. Itu yang kita nak. Kalau kaya yang memudahkan kita dekat kepada Allah. Bukan kaya yang menyibukkan kita meninggalkan Allah. Kalau nak doa jadi kaya, doa je. Ya Allah, jadikanlah aku orang kaya yang mendekatkan diri kepada Engkau, ya Allah. Beri kepada aku harta kekayaan yang menjadi asbab aku dekat dengan Engkau, ya Allah. Jauhkan aku daripada nikmat harta kekayaan yang menjadi sebab aku semakin sukar nak dekat kepada Engkau, ya Allah. Macam tu cara doa. Nak doa pun kena belajar. Nak doa pun kena belajar cara berdoa. Jangan jadi orang yang tamak dalam berdoa. Jangan jadi orang yang tamak dalam berdoa. Minta tanpa tahu hujung jatuh. Minta sebanyak-banyak tanpa memikirkan akibat dia. Sebab tu dalam berdoa ni kita diajar supaya mengkaitkan. Kaitkan permintaan kita tu, kaitkan dengan ibadat. Ya Allah, jadikan aku orang yang kaya, luas rezeki, yang mana menjadi sebab aku semakin mudah untuk mendekatkan diri kepada Engkau, ya Allah. Macam tu cara doa. Berikan kepadaku harta, kekayaan, kemewahan yang memudahkan aku, anak bini aku untuk mentaati perintah-Mu, ya Allah. Jangan Kau beri kepada aku harta kekayaan yang menjadi sebab aku semakin leka, semakin lupa kepada-Mu, ya Allah. Macam tu cara doa. Doa pun kita nak kena ngaji cara doa. Kalau semata-mata minta kaya, minta mewah, minta rezeki, minta luas rezeki, tapi tak ada kaitkan dengan benda tu, kita termasuk dalam golongan orang yang tamak dalam berdoa. Na'udzubillah min zalik. Kaya Allah boleh bagi siapa-siapa pun kaya. Allah boleh bagi kaya. Siapa nak kaya Allah boleh bagi. Takut kita je yang tak terbawa dengan kekayaan tu. Tengok Fir'aun tu, tengok Namrud tu, tengok Qarun tu. Nampak tak tu? Allah boleh bagi, tak jadi masalah. Allah maha hebat, maha kaya. Dia boleh bagi sampai kita tak boleh nak buat apa dengan rezeki. Allah boleh bagi. Tak ada menjadi kepayahan pada Allah. Tapi kita nak Allah bagi nikmat rezeki yang memudahkan kita dekat kepada Allah. Barulah harta kekayaan tadi memberi faedah akhirat kita. Kalau tak, jadi asbab celaka kita besok. Allah boleh bagi kita jadi jutawan, besok dia jadi jutawan. Allah boleh jadikan kita jutawan, besok Allah boleh jadi.
Tiba-tiba ada orang kaya panggil kita nak bagi 2-3 juta. Mustahil nak pada adat, pada akal mustahil nak? Tak mustahil. Akal boleh terima. Besok Sultan Brunei telefon kita, tu datang istana, bagi duit. Pada adat mustahil lah, tapi pada akal boleh terima. Tapi kita yang jahanam ni, kita pakai serba-serbi, kurangnya pun orang bagi salam tak jawab dah, belagak sombong dah itu. Jadi ada sebab Allah bagi kita. Baru Allah bagi kita basikal baru, dah lupa lah perintah Allah. Allah bagi Porsche, Allah bagi Ferrari, lari, kita lari. Pakai basikal tu, kita dah lupa Tuhan dah. Baru rumah kita dikurang je, lupa Tuhan dah. Dah kalau Allah bagi mahligai, macam baki terakhir akaun kita RM5 pun kita lupa Tuhan dah. RM5 je baki dalam akaun kita, pun sombong dah, lupa Tuhan dah. Kalau Allah bagi juta, lagi terlungkup haus kita. Allah atur molek dah. Jadi kita kena ada takut. Mesti ada rasa takut dan geram kepada Allah. Dia main dah. Duduk diam-diam yang kacau. Jaga apa tidur kan dia angkat kopiah, dia tak tahu. Siapa tidur kan dia angkat kopiah. Dia ada tumpang ngaji yang main. Minta pada Allah rezeki yang menolong kita ibadat. Dalam hati ulama kata jangan ada dalam hati kita perasaan aman. Jangan kita berasa aman, damai, selamat daripada kemurkaan Allah. Jangan. Mesti ada rasa takut Allah benci kepada kita. Kerana kalau dalam hati kita berasa aman, damai daripada kemurkaan Allah, kita akan selesa dengan cara hidup kita atas dunia yang macam ni. Semayang ikut suka hati, ngaji ikut suka hati, beramal ikut suka hati, kita berasa aman. Padahal larangan Allah tu banyak kita tak pedulikan, tapi kita rasa aman. Allah maha baik, Allah maha pengampun, Allah akan terima amal ibadah tu. Jangan. Kena ada perasaan takut, risau, bimbang, baru kita waspada dan hati-hati. Kalau tak nanti kita jadi leka seronok gitu. Rupanya Allah benci kita. Na'udzubillah. Dan akan negeri akhirat. Nampak tak tu? Jadi niatlah belajar ilmu agama tu tadi kerana nak redha Allah, supaya Allah redha kita. Bila kita belajar, kita beramal, mudah-mudahan Allah terimalah kita sebagai hamba dia. Mudah-mudahan Allah sukalah kita sebagai hamba dia. Itu niat belajar. Dan akan negeri akhirat, maksudnya kita datang belajar mendengar ilmu ni, dengan kuliah ni, supaya apa tu, sebagai bekalan, nak mencari bekalan akhirat kita, ataupun membuat persiapan akhirat kita. Dan niat apa lagi? Menghilangkan kejahilan daripada dirinya. Niat kita belajar ni nak menghilangkan benda yang kita tak pandai. Apa yang kita tak pandai, nak datang belajar supaya apa yang kita tak pandai itu berubah jadi pandai. Yang tak tahu tu jadi tahu, yang tak faham jadi faham. Itu niat belajar. Aku contohlah malam ni kita belajar bab apa? Bab adab. Ni kitab Ta'limul Muta'allim ni, nak mengajar adab tentang menuntut ilmu. Kalau kita tak belajar kitab ni, kita tak tahu adab menuntut ilmu macam mana. Jadi niat kita nak belajar ni, mudah-mudahan apa benda yang aku tak tahu selok belok, adab akhlak dalam menuntut ilmu tu, mudah-mudahan bila aku belajar, mengaji, mendengar ni, aku jadi tahu dan aku nak amalkan. Gitu niat dia. Dan menghilangkan kejahilan dan daripada sekalian orang-orang yang jahil. Mana nak mengeluarkan diri kita daripada golongan orang-orang jahil, nak mengeluarkan diri kita, nak melepaskan diri kita, nak menyelamatkan diri kita daripada golongan orang-orang yang jahil. Mana orang yang tak tahu, orang yang tak pandai selok belok ibadat dalam dunia ni.
dan akan menghidupkan agama. Niat kita datang belajar, niat kita dengar ilmu ni nak menghidupkan agama. Kerana kalau kita pakat-pakat tak nak mengaji, tak nak belajar, tak nak dengar, terkuburlah agama. Siapa nak mengamalkan agama kalau seorang tak nak ambil tahu dah? Seorang tak nak ambil tahu dah. Apa maksud agama? Undang-undang dan peraturan yang datang daripada Allah. Cara hidup orang Islam macam mana? Cara ibadat orang Islam macam mana? Maka kalau kita semua pakat-pakat tak nak ambil tahu langsung tentang belajar ni, terkuburlah agama kita. Terkuburlah agama kita. Sebab tu orang yang datang belajar ni Allah bagi upah bukan main. Minggu lepas kita dah sebut pada kelebihan Allah bagi kepada orang yang sanggup berjalan hadir majlis ilmu. Sekalian malaikat dalam 7 petala langit dan bumi ni tolong mintakan ampun kepada Allah. Mana nak cari kawan-kawan kelebihan yang macam ni? Datang majlis ilmu, Allah bagi apa? Nabi kata apa? Sekalian makhluk dalam 7 petala langit dan bumi ni tolong mintakan ampun kepada Allah. Ada tak dapat kelebihan macam tu dalam perhimpunan yang lain? Barang siapa pergi ke pasar malam, maka 7 petala langit dan bumi, makhluk di dalam 7 petala langit dan bumi memintakan ampun untuknya kepada Allah. Mana ada? Barang siapa lepak-lepak di kedai kopi, nescaya para malaikat memintakan ampun untuk mereka. Mana ada? Barang siapa yang menghadiri majlis raja-raja, ambil tinggal. Ingat nak cebok benda kita ni. Kita boleh wallahu alam terus. Barang siapa yang berhimpun di dalam majlis raja-raja, menteri-menteri, nescaya 7 petala langit dan bumi, makhluk dalam 7 petala langit dan bumi memintakan ampun kepada Allah. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Tapi Nabi SAW, barang siapa yang berjalan kepada satu jalan, niatnya nak pergi belajar, maka di antara kelebihannya Nabi kata apa hari itu? Para malaikat sekalian memintakan ampun untuknya kepada Allah. Malaikat ada berapa? 10 orang. Sebanyak-banyak butiran pasir atas dunia ni, banyak lagi jumlah malaikat sekaliannya itu memintakan ampun untuk kita kepada Allah. Tak rasa betul hari nak apa lagi? Kalau tuan-tuan minta wakilkan saya, mohon ya Ustaz, contohnya dah Ustaz tolong mintakan ampun untuk saya, Allah tak pandang. Banyak dosa, banyak maksiat, doa kita banyak dihijab oleh Allah. Tapi kalau malaikat yang suci daripada dosa dan maksiat itu tolong memintakan ampun untuk kita kepada Allah, sudah tentu Allah terima. Betul tidak? Mana nak cari? Tak nak juga. Tak tahu. Kalau tak nak juga tak tahu. Jadi masa ni masa hidup ni lah nak kelebihan-kelebihan macam tu. Duduk dalam majlis ilmu, paksa diri kita, buat jadual waktu. Memang mula-mula kena paksa, nanti lama-lama dia akan jadi cinta, dia akan jadi seronok. Mula-mula memang kena paksa. Tak ada amal yang bila kita buat jadi seronok je tiba-tiba, tak ada. Mana bohong. Mula-mula semua kena paksa. Maka bila Allah Ta'ala tengok orang ni bersungguh, lalu Allah akan bagi pertolongan. Allah akan palingkan hati daripada menyampah, meluat, menyirap, berat. Allah akan ubah hatinya jadi seronok. Pada waktu tu pula, besok ustaz tak datang, dia marah. Cuti, orang nak ngaji, kita pula susah nak ngajar. Dia cuti tak boleh buat. Kita cuti tak boleh. Geng-geng dia cuti tak apa. Dia hilang. Kita tak ada kecoh tanya kenapa tak datang. Tapi kalau kita tak datang, kenapa tak datang? Kenapa tak ada kelas? Kenapa? Kamu kecoh lagi. Ini tidak adil.
Allah. Dah, orang dah suka belajar macam tu lah. Dia kalau tak suka, ada ke, tak ada ke, tak ada lagi bagus. Tu kalau dia tak berapa nak seronok lagi, tapi kalau dia dah seronok, payahlah orang nak cuti. Ingat kita ni robot juga. Ingat kita ni tak ada nafsu nak hidup. Kita ada nafsu nak mancing, nak bawa motor, nak pergi jalan. Ada juga kita nafsu. Dan mengekalkan Islam. Sebab tu orang yang datang belajar ni sebenarnya orang yang termasuk di dalam golongan orang yang tolong hidupkan agama. Nampak tak tu? Allah tak pandang kita lekeh. Allah muliakan kawan-kawan semua yang hadir majlis ilmu. Allah muliakan. Allah yang memuliakan. Bukan manusia yang memuliakan. Tuhan yang menjadikan 7 betara langit dan bumi ni yang memuliakan kalian yang belajar. Raja sekadar gaji. Subhanallah. Bersyukurlah kepada Allah. Timbulkan dalam hati rasa seronok kerana dipilih oleh Allah. Ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kerana bahawasanya kekal Islam itu dengan ilmu. Jadi Islam ni akan tertegak di atas muka bumi ni dengan asbabnya ilmu. Kalau kita pakai tak nak belajar, terkuburlah Islam. Lama kelamaan nama dia dah tinggal. Ana Muslim, ana Muslimah. Tinggal kat baju je. Ada jual baju, pergi tu mula letak lagi dalam beg kuning baju tu mula. Ana Muslim, ana Muslimah. Tinggal kat baju je. Tapi kita pun tak tahu selok-belok Islam tu apa. Tanya apa itu agama Islam, melopong kita tak tahu nak jawab. Islam tu apa? Agama lah. Yalah, agama tu Islam lah. Agama tu Islam. Islam tu agama. Yalah, agama tu apa? Islam lah. Dia pergi balik situ. Dia kalau belajar, dia tahu Islam tu apa, agama tu apa. Undang-undang, peraturan yang Allah sendiri perintahkan ke atas kita manusia. Itu Islam. Dan tiada sah zuhud. Jadi kerana bahawanya kekal Islam itu dengan ilmu, dan tiada sah zuhud dan takwa itu dengan jahil. Kalau kita nak mendakwa diri kita ni orang yang benci dengan dunia, zuhud ni mana bencikan dunia mana ni? Dunia mana ni? Dunia mana yang kita kena benci ni? Kita duduk atas dunia ni. Kita kena tahu lah. Mesti kita kena tahu dunia mana yang kita wajib benci, bukan sunat benci. Wajib bencikan dunia. Dunia yang mana yang wajib kita benci? Padahal kita duduk atas dunia ni. Mesti kena tahu. Kalau tak nanti orang takut kita terambil pula yang Allah benci tu. Dunia mana benda-benda dunia yang tidak menolong ibadat. Itu yang disuruh buang, itu yang disuruh benci. Adapun dunia-dunia yang menolong kita beribadat, maka itu kena ambil, kena jaga elok-elok, kerana dia jadi sebab mendekatkan kita kepada Allah. Boleh faham jadi mana-mana dunia yang tak tolong kita ibadat, yang jadi sebab kita leka, tu kena buang. Tu kena buang, wajib buang. Mana dunia yang tolong kita, anak bini kita dekat kepada Allah, maka tu ambil lah. Mana perniagaan kita, contoh kalau kita orang berniaga, kalau perniagaan kita tu jadi sebab kita anak bini kita dekat dengan Allah, jagalah perniagaan tu baik-baik. Tapi kalau perniagaan tadi jadi sebab kita enjoy atas dunia ni, dengan keuntungan yang kita dapat tadi tu, kita jadi enjoy, lupakan Tuhan, payah nak dekat dengan Allah, sibuk dengan urusan perniagaan kita tu, maka itu yang disuruh buang, itu yang disuruh tinggalkan. Sebab kalau terus kita ambil, kita akan rosak. Kalau kita ambil benda tu, pegang benda tu, kita akan rosak. Anak bini kita akan rosak.
Jadi dunia ni bukan semua kena buang dan bukan semua kena ambil. Pilih, tengok. Mana benda-benda dunia yang tolong ibadat, tolong anak bini kita ibadat, ambil. Jaga elok-elok. Sebab itu namanya akhirat. Mana-mana dunia yang jadi sebab kita, anak bini kita payah nak mengamalkan agama, payah, itu buanglah, jauhlah. Kalau kita buat kerah kepala juga, ambil juga, pasti kita akan binasa. Hatta zurtumul maqabir, sampailah kita mati besok. Na'udzubillah. Jadi hati-hati. Hati-hati. Kita ni tak kuat. Kita ni tak hebat. Kita ni tak kuat. Tertanggung ke kita? Tertanggung ke kita azab siksaan tu dalam kubur tu? Tertanggung ke kita? Nak dibelasah oleh malaikat dalam alam barzah tu? Tertanggung ke kita? Kuat ke kita? Kita tak kuat. Bila kita ngaku kita tak kuat, yakin kita tak kuat, yakin kita tak mampu nak hadap azab Allah, sekarang, daripada sekarang kita pakat-pakat semua kena waspada dan hati-hati sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Allah bukan tak bagi kita dunia. Ambillah dunia yang tolong kita dekatkan diri kepada Allah. Yang tak tolong, jangan ambil. Kalau tak, nanti jadi macam orang bukan jadi macam orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia ambil harta kekayaan apa benda, tapi bukan untuk dekatkan diri kepada Allah, tak, untuk enjoy. Untuk enjoy seronok, harta kekayaan, kemewahan. Jadi biarlah ada perbezaan di antara orang mukmin dan orang yang tidak beriman kepada Allah. Ada perbezaan orang kaya mukmin dengan orang kaya kafir. Mesti ada perbezaan. Sebab itulah Allah kehendak lahirkan kita ni menjadi orang Islam, supaya ada perbezaan di antara kita dengan yang bukan Islam. Tapi kalau Allah dah lahirkan kita, pilih kita jadi orang Islam, jadi orang beriman, tapi cara hidup kita macam bukan orang Islam, apa faedah agama yang Allah bagi kepada kita? Cuba kita jawab. Cuba kita jawab. Apa faedah Allah jadikan kita orang Islam, tapi kita tak seronok dengan Islam itu sendiri? Maknanya kita tidak bersyukur menjadi orang Islam. Apa maksud syukur? Ucap terima kasih. Ucap terima kasih itu kira bersyukur ke? Terima kasih ya Allah, alhamdulillah aku orang Islam. Macam tu, itu syukur kan? Syukur ni makna menggunakan nikmat tu kepada perkara yang Allah redha. Allah bagi kita Islam supaya amalkan. Itu baru syukur dengan Islam. Bukan memuji, alhamdulillah ya Allah, terima kasih jadikan aku orang beriman, jadikan aku orang Islam. Itu je. Jadi faham baik-baik. Syukur tu makna menggunakan nikmat yang Allah bagi kepada apa yang Allah suruh. Allah bagi kita nikmat agama supaya apa? Mengamalkan. Kalau kita hidup sebagai orang Islam, tapi agama kita tolak belakang, pilih-pilih, mana yang seronok kita ambil, yang tak berkenan dengan nafsu kita tak pakai, mana kita tak mensyukuri nikmat Islam yang diberi oleh Allah. Sia-sia lah. Na'udzubillah. Jadi baikilah, pakat-pakat baiki. Kita ni manusia. Memang kalau kita leka lupa, kalau dalam hati kita tak ada akhirat, hati kita tak ada Allah, memanglah hati kita akan 24 jam teringat kepada dunia. Dia memang macam tu. Sebab tu ulama besar kena banyak-banyak berzikir kepada Allah, kena banyak-banyak mengingati Allah. Sebab bila leka je, benda lain masuk. Leka je benda lain masuk. Ni contoh, kita duduk dalam majlis zikir. Ni majlis ilmu, ni majlis zikir. Sekarang hati kita mengingat kepada Allah. Sekarang hati kita teringat kepada ibadat. Tengok habis kuliah nanti macam mana. Tengok habis kuliah nanti hati kita macam mana. Apa yang kita fikirkan dalam hati kita. Dia memang macam tu. Dia leka je habis. Leka je benda lain masuk. Tak payah jemput, dia akan datang sendiri. Cuba bayangkan kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu selama-lama. Apa yang ada dalam hati kita selama-lama?
Tu kita bayangkan kalau setiap hari contohnya kita tak duduk dalam majlis ilmu, maka 24 jam dalam hati kita tu akan mikir tentang dunia. Kalau kita ada kuliah hari-hari contohnya, paling tidak 30 minit ingatlah juga kepada ibadat. 30 minit daripada 24 jam tu adalah 30 minit tu ingat Allah, ingat amal, ingat dosa, ingat kubur, ingat azab. Kalau tak ada, tak ada lah. Dia kena paksa diri kita. Allah sayang kita, ya Allah. Allah sayang kita. Cuba kita fikirkan macam mana nasib kita malam ni dalam alam kubur kalau petang tadi Allah ambil nyawa kita. Kalau petang tadi Allah cabut nyawa saya dan kita semua ni, macam mana? Dan kita dikebumikan petang tadi, macam mana agak-agak nasib kita dalam kubur sekarang? Cuba kita fikir. Dengan sembahyang kita tahiyat tidak, hati kita tak bersih lagi. Dalam hati ada dengki, ada dendam, cintakan dunia, tak bertaubat. Macam mana nasib kita sekarang ni dalam alam barzah tu kalau petang tadi kita mati dan dikebumikan petang tadi. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu Allah sayang kita. Allah sayang kita, Allah bagi peluang hidup lagi supaya kita gunakan sebaik-baik. Pun kita tak nampak Allah sayang kita. Yang kita faham Allah sayang ni bagi harta kekayaan. Tu Allah sayang. Na'udzubillah min zalik. Allah sayang kita. Kita yang tak faham cara Allah sayang kepada kita. Kita salah sangka. Kita sangkakan bila Allah sayang sama macam kawan-kawan sayang dengan kita. Kawan-kawan kalau sayang kita, dia banyak tolong kita, bagi duit, bagi ni, bagi tu, bagi ni, tu dia sayang kita. Tapi Allah sayang bukan, Allah tak sayang macam tu. Itu makhluk sayang sesama makhluk. Tapi kalau Allah sayang kepada kita, dah Allah akan bagi benda yang bermanfaat untuk kita di hari kiamat besok. Habis. Jadi kita nak mengaku bencikan dunia, tapi kita tak ada ilmu sebenarnya. Maka zuhud itu dusta saja, bohong saja. Bohong saja. Kita nak kata, saya ni orang yang bencikan dunia. Padahal kita tak ada ilmu pun. Kita tak mengaji pun. Kita tak tahu yang nama dunia mana yang nak kena buang, dunia mana yang nak kena ambil, dunia yang macam mana yang nak kena benci. Sebab apa nak kena benci? Zuhud tu apa sebenarnya pun kita tak tahu. Tiba-tiba kita ngaku kita zuhud. Dah, bohong lah. Sebab sebenar-benar zuhud ni apa? Tidak ada keinginan. Tak ada keinginan langsung dalam hati terhadap benda yang tak tolong ibadat. Kita sampai tahap tu tak? Kita ni ada keinginan macam tengok orang mewah, kita nak mewah. Tengok orang kaya, kita nak kaya. Tengok orang macam-macam keinginan ada. Cuma tahan. Tahan. Ataupun memang tak dapat. Nak tapi tak dapat. Itu zuhud. Itu bukan zuhud. Itu pegasan. Zuhud ni tak ada ingin. Tak ingin. Dia tak terfikir pun benda-benda tu. Sebab benda tu tak ada hubung kait dengan ibadat. Benda tu tak tolong dia untuk dekat dengan Allah. Tak ada. Dia tak ada teringat ke benda tu pun. Sebab benda tu tak tolong dia dekatkan diri kepada Allah. Tak ada. Dia tak teringat. Tak teringin. Tak teringin. Tak ingin. Kita ni, saya ni macam-macam keinginan. Nak mewah, nak kaya, nak hebat. Padahal benda tu tak tolong ibadat pun. Nak ibadat tak syarat mewah, betul? Ke mewah baru boleh ibadat? Kalau macam tu, naiklah orang bagi miskin. Kalau mewah tu, selesa itu jadi syarat untuk sah ibadat, naiklah orang bagi miskin. Betul tak? Jadi nak ibadat bukan syarat mewah. Mewah tu nafsu. Sebab nafsu suka mewah. Nafsu dia suka mewah-mewah, dia suka. Dia tak suka sederhana, dia tak suka ngam-ngam, dia tak suka nafsu. Siapa-siapa pun memang semua macam tu. Cuma hebatnya orang yang benar-benar zuhud tu dalam hatinya tak ada keinginan tentang sesuatu yang tak ada menolong ibadat. Tapi kalau dia nakkan kemewahan tadi,
tujuan untuk tolong agama, maka itu namanya ibadat. Dia nakkan kemewahan, dia perlukan kemewahan kerana nak menolong fakir miskin contoh. Dan nak mendekatkan diri dia kepada Allah. Kita ni kan selalu kena tipu. Contoh ni, saya punya tanggungan katakanlah sekarang 1,000 lah, katalah buat-buat olok-olok 1,000 pendapatan saya sekarang katalah 500 ke 700. Jadi saya nakkan duit 2,000 supaya kononnya bila saya dapat 2,000 saya akan selesa ibadat. Makna kan tadi saya kata tanggungjawab itu tiap bulan 1,000. Sekarang ni saya 500-600. Jadi saya nak Allah bagi saya 2,000 supaya tiap-tiap bulan nanti saya belanjakan 1,000 dan 1,000 lagi boleh standby, tak ada masalah. Jadi saya boleh tenang. Betul tak? Tak ada kalau nak mikir nak bayar ni nak bayar itu, sebab saya dah dapat dah lebih daripada apa yang saya nak pakai. Tiba-tiba Allah bagi saya 2,000. Bila saya rasa selesa, saya akan cari penyakit lain. Saya akan cari penyakit lain. Saya upgrade kereta saya upgrade motor saya. Maka pada waktu tu 2,000 dah tak cukup. Perasan tak benda tu? Saya pun upgrade dah maknanya waktu tu saya nak kena hadap 2,000 tiap-tiap bulan. Maka pada waktu tu saya dah risau nak berusaha mencari 3,000 pula. Konon-kononnya nanti bila dapat 3,000 saya rasalah hutang boleh bayar, gini-gini relax boleh ibadat selalu, habis kuliah istiqamah. Tak payah kalut-kalut je lah. Allah bagi 3,000, settle dah 2,000 tadi. Tak boleh jadi, kawan upgrade rumah dia dah renovate, tukar kereta baru, rasa 3,000 ni rasa boleh pergi ni. Kita pun upgrade lagi 3,000 pula nak kena ngadap tiap-tiap bulan. Waktu tu kita nak cari selesa, nak 4,000 pula. Macam tu lah kita kena tipu sampai mati. Perasan kan tak perasan je lah. Tapi itulah hakikat dia. Sekarang kita rasa macam ni, kita nak lebih sikit supaya selesa, supaya tenang. Besok bila Allah dah bagi kita upgrade, jadi tak tenang balik, mikir tentang yang tu pula. Macam tu lah sebenarnya kita ni. Yang mewah-mewah tu, dia akan fikir bebanan dia yang 10,000 nak kena ada. Nampak tak? Tengok permainan dunia macam mana. Sampai kita tak ada masa nak terfikir masalah ibadat kita dengan Allah, kerana sibuk memikirkan masalah dunia yang kita cari sendiri. Perasan tak perasan? Jadi ubatnya nafsu ni, kata Imam Ghazali, takwa, takut kepada Allah. Itu je yang boleh menyelamatkan kita. Itu saja yang boleh menyelamatkan nafsu kita yang tak pernah rasa cukup tadi. Kalau tak ada rasa takut dalam hati kita terhadap Allah, takut habis masa, takut bazir waktu, sampai tak ada peluang untuk ibadat, menuntut ilmu yang penting-penting agar amalan kita Allah terima, habislah kita. Sebab tu sifat takut dalam hati terhadap Allah tu hukumnya wajib, mesti. Kalau tak ada sifat takut kepada Allah ni, takut dengan azab Allah ni, kita akan jamu nafsu kita. Kita akan jamu nafsu kita. Kita akan jamu kehendak. Kita akan turutkan kehendak. Tak sedar umur kita makin pendek. Tak sedar kita dah ada tepi lubang kubur dah. Nak tunggu kena tolak aja. Tak sedar. Bila kena tolak besok baru perasan, ya Allah, ruginya tu. Tak ada amal, tak ada kebajikan yang aku bawa. Hidupkanlah aku sekejap, ya Allah. Aku nak buat amal soleh seperti mana yang kau suruh. Habis dah. Allah dah bagi peluang bukan sehari. Allah dah bagi berpuluh-puluh tahun. Tapi oleh kerana leka kita dengan dunia tadi, rasa macam hidup tu sekejap sangat. Itu hakikat dia. Jadi pakak-pakak kita saling berpesan.
Saya cakap begitu bukan maksud saya baik. Dah, kita sama-sama banyak dosa, banyak maksiat, banyak leka, banyak lupa. Tapi Allah perintahkan supaya kita saling mengingati, saling menasihati. Bukan syarat jadi soleh baru boleh nasihat dah. Allah tak pernah letak syarat nak bagi peringatan, nasihat, syarat kau mesti orang soleh. Tak ada. Tak ada. Amal ma'ruf nahi munkar ni, ingat mengingati ni, Allah wajibkan atas semua orang. Tak peduli siapa pun. Tak peduli siapa pun. Itu perintah Allah ke atas kita. Supaya kita pakat-pakat beringat. Kesenangan dunia ni pasti kita akan tinggalkan. 10 lapis rumah kita pun kita takkan bawa dalam kubur kita. Berkontena-kontena jongkong mah kita pun kita takkan bawa dalam liang lahat sana. Nak gadaikan, nak rasuah muka nakir, kau janganlah belasah aku, kau ambil lah 10 kontena mah no. Dia tak layan. Benda tu tak ada nilai pun di sisi dia. Jadi hati-hatilah kita. Dunia ni memang gila. Dunia ni memang gila. Sebab tu kalau kita ikut, kita akan jadi gila dunia. Gila dunia, tak cukup sikit, tak puas-puas. Mati terkejut. Dalam kitab sana kata bila datangnya ajal kita terperanjat, tersentak sehabis-habis ni. Ya Allah, mati dah aku. Tak tahulah punya rasa takut, rasa gerun, rasa kacau bilau nak hadap akhirat tadi. Sebab semua tu datang balik. Tentang azab Allah, tentang akhirat, tentang datang balik tiba-tiba. Bila datangnya mati tadi, terjaga balik seolah-olahnya daripada mimpi kita dengan dunia. Masa tu teringat pahala tak ada, amal salah, hati jahat, semua teringat balik. Macam kita terserempak JPJ layan corner JPJ, Rotek, motor Singapura datang tiba-tiba. Habis nak buat macam mana? Tak boleh batas. Tu JPJ boleh. Kita tinggalkan motor lagi, cabut lagi. Tak pula dia nak ambil motor pun. Contoh, ni nak lagi mana malaikat maut? Nak lagi mana kita? Allah kata kalau duduk sorok dalam peti besi pun kau akan mati. Kita akan mati. Jadi beringatlah kita. Man maksudnya. Man bukan cerita Hindustan tu. Man tu merah tu bukan tu. Man cari dunia tu man. Jangan sampai tergadai tadi. Yang Allah wajibkan kita tak dapat buat, yang Allah haramkan kita terlibat pula. Jangan sampai macam tu. Nak cari harta, cari. Nak kayalah. Jangan sampai langgar dua benda ni. Yang wajib tinggal, yang Allah haram kita ambil. Jaga ni. Jangan sampai macam tu. Saya tak ada minum arak, tak ada berjudi. Kita tinggalkan belajar pada air tu, haram tak hukum? Haram hukum. Bila Allah wajibkan benda tu, kita tinggalkan, dia jadi haram. Jangan kita ingat kita tak ada buat benda haram. Minum arak, berjudi memang kita tak buat. Tapi meninggalkan belajar pada air, sedangkan kita tak lepas lagi, hukumnya haram. Tu yang kita tak nak tu. Jangan sampai macam tu. Kalau boleh cari duit pagi, petang, siang, malam dan tak meninggalkan benda tadi, tak terlibat dengan benda haram, tak meninggalkan benda wajib, silakan cari. Tak ada masalah. Takkan memudaratkan kita, insya-Allah takkan mudarat. Yang memudaratkan tadi tu, cari harta, kekayaan, kemewahan, berlumba, nak kesenangan. Tapi yang ni tadi tinggal. Sembahyang pun main hentam, syarat rukun pun tak tahu, baca Fatihah pun dalam hati. Takbiratul ihram pun tak dengar suara. Macam mana tu? Macam mana yang kita kata dah lepas pada ain tu? Sifat Tuhan, sifat makhluk pun tak tahu nak beza. Akidah yang sesat, yang betul pun kita tak tahu nak beza. Mana kita kata kita dah lepas pada ain? Sifat mazmumah dalam hati pun kita tak kenal satu-satu. Mana kita kata kita dah lepas pada ain? Wajib kita kena tahu sifat-sifat yang haram ada dalam hati itu. Wajib kena kenal satu-satu. Kerana wajib kita buang sifat haram dalam hati itu, wajib kenal satu-satu supaya boleh cari dan boleh buang. Masalahnya sekarang bila sebut maksiat hati, kita tak tahu. Yang kita tahu hasad, dengki, riya,
tu pun salah. Itu pun tersalah. Tengok orang pakai tasbih, riak kita kata. Padahal riak tu bukan macam tu. Riak ni amalan hati, tak boleh tengok dengan mata kita. Tapi oleh kerana kejahilan kita, bila tengok orang semayang lama-lama, pegang tasbih kat mana-mana, oh riak ni lah. Tak pasal-pasal dapat dosa kering kita. Nampak tak? Duk jahat sangka, duk fitnah orang. Sebab apa kita sendiri tak tahu? Riak itu amalan hati, tak boleh tengok dengan mata kita. Walaupun dipakai sebeh buat besar pada lutut sekali pun, belum tentu dia riak lagi. Tapi orang yang duduk diam, duduk zuhud, tapi dalam hati mengharap-harapkan puji-pujian daripada orang, itulah itu riak kan. Sebab tu wajib kita ngaji. Jangan kita ingat pada doa yang kita lepas, geng. Guys, bro, hidup ni keras bro. Hidup ni keras bro, jangan main. Jangan main bro. Hidup ni keras. Azab Allah lagi keras lagi. Jaga-jaga kita. Esok di hari kiamat tu ada yang pecahkan kepala sendiri. Dalam neraka tu besok ada jenis azab pecahkan kepala sendiri. Bukan malaikat pecahkan, dia pecahkan sendiri kepala dia. Lepas tu sambung balik, jadi kepala balik, pecahkan lagi. Sebab apa? Penyesalan. Menyesal salah guna hidup dunia. Menyesal sesal. Sini kalau orang menyesal, dia tantuk kepala kat dinding tau. Menyesal aku, apa kita boleh tepuk dahi tepuk dahi. Tapi menyesal di hari kiamat besok, kita pecahkan kepala kita. Pecahkan kepala kita dan sambung balik, pecah selama-lama begitulah. Itu kata penyesalan yang takkan berakhir. Na'udzubillah. Hati-hatilah kita, waspadalah kita, ingat-ingatlah kita. Ada, sabar. Ada kesenangan, kekayaan, kemewahan, keselesaan yang jauh berpuluh-puluh kali lipat ganda dengan harta, kekayaan, kemegahan sultan yang paling kaya di atas dunia ini, yang menanti kita selepas mati besok. Kalau betul amalan gitu, tunggu je dah. Kesenangan, kemewahan, keselesaan, kebahagiaan, keseronokan yang Allah nak bagi kita selepas mati itu besok, kalau betul perjalanan cara hidup kita atas dunia ni, tak ada sultan atas dunia daripada sejarah alam ini diciptakan sampailah ke kiamat besok, tak ada seorang pun sultan yang menikmati kerajaan yang hebat, yang mewah macam tu. Tapi Allah nak bagi kepada orang yang beriman, yang beramal soleh, yang betul bekalan gitu. Jadi sabar. Jangan kita ingat dunia ni kita nak rasa semua, lepas mati besok tak dapat rasa. Siapa cakap selepas mati tak dapat rasa nikmat-nikmat? Malah nikmat yang tunggu selepas mati tu jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat daripada segala nikmat dunia yang kita dah tengok. Sabarlah. Sebab tu nama iman. Iman ni apa maksud? Keyakinan, kepercayaan kepada benda yang tak dapat dilihat dengan mata kepala kita, tapi hati kita yakin sebab benda tu dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita yakin dengan apa yang Nabi kata, mana tindakan kita? Tindakannya bila kita yakin ada kesenangan yang jauh lebih dahsyat lagi yang Allah siapkan untuk kita besok, sepatutnya macam mana tindak tanduk dan tingkah laku kita atas dunia. Makna berpada-pada. Nampak tak? Sebab ada yang lebih dahsyat menunggu selepas mati. Atas dunia ni cukuplah dengan apa yang ada ni, alhamdulillah. Itu cara dia. Man gitu. Dan takwa itu dengan jahil. Kita nak mengaku kita takut kepada Allah dengan jahil, dalam keadaan kita tak belajar, tak mengaji, bohong. Itu semuanya palsu saja. Kita nak kata kita takut kepada Tuhan, bohong ni. Tanda-tanda orang takwa tak ada pada diri kita. Apa tanda orang takwa? Kalau kita tahu. Apa tanda-tanda orang takut kepada Allah? Paling kurang, paling lekeh martabat orang takut kepada Allah apa? Jangan cepat sebelum makan ni.
Apa benda tu selak sikit tengok ni. Mi goreng ke, pitiau goreng ke, pitiau kerang ke, sate ke, kambing ke. Tanda-tanda orang yang paling rendah martabat ketakwaannya kepada Allah, tak buat segala benda yang haram dan membuat segala yang diperintah oleh Allah. Itu serendah-rendah martabat orang yang takut kepada Allah. Ibadat kita macam mana? Ibadat kita campur-campur. Time mengumpat, time solat, pergi haji, umrah, dengki, ngadu domba. Itu takwa. Itu ketakwa. Nampak tak tu? Tu bahaya jahil tu. Sebab tu kita rasa selesa je, kadang-kadang dah takwa, rupa-rupa salah. Rupa-rupa kita salah. Kita ingatkan takwa tu buat apa yang Allah suruh, lebih kurang tinggalkan apa yang Allah larang, lebih kurang kita takwa lah tu. Tak. Salah. Apa lagi tanda orang takut kepada Allah? Kalau dibuat dosa, tak tunggu seminit dulu, terus bertaubat kepada Allah. Dia tak simpan macam kita tunggu hari raya. Kita tunggu hari raya. Kalau jenis raya lah. Tunggu hari raya. Kalau tak raya, tak adalah maaf. Ada pula yang tunggu umrah. Tak umrah, tak ada taubat. Tak ada haji, tak ada taubat. Tu. Mana pula gitu. Orang takwa ni, bila dia terjatuh je dalam maksiat, serta-merta waktu tu juga bertaubat kepada Allah. Macam sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, ada di kalangan mereka yang terjatuh dalam maksiat. Mereka bukan Nabi Rasul, mereka sahabat, mereka manusia, ada melakukan dosa maksiat. Tapi macam mana akhlak mereka? Tujam juga, taubat kepada Allah, waktu juga menyesali. Kita nanti dulu. Ya Allah, lambat mati nanti ya. Tunggu Jumaat. Jumaat kalau taubat pahala banyak sikit. Tunggu. Itu kita kata takwa tu. Nampak tak tu bahaya kejahilan ni menipu kita. Wallahu a'lam. Satu kitab lagi 15 minit. Lepas tu kita makan. InsyaAllah. Muka surat apa? Boleh baca. Tak baca, tak boleh baca, kita baca doa makan. Tahu tak? Abangnya kita tak sama dengan kita. Muka surat awal lagi ni kitab Minhajul Abidin. 14. Kita tak sama bang, kita tak sama. Jangan gaduh. Rumi 20. Rumi ada 2 cetakan. Satu cetakan baru 20. Cetakan yang lama macam saya yang paling mahal sekali 14 ringgit. Muka surat 14. Perenggan baru bang. Maka berkehendak baca cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'limul Aulad. Sekarang ni kitab Minhajul Abidin. Yang tak ada kitab boleh tekan beg kuning kat bawah tu. Boleh beli kitab, ambil jadual, duduk dalam grup, boleh tahu jadual bila. Kitab apa, hari apa, ponteng berapa hari, ada semua ada dalam grup. Masuk dalam grup baru tahu. Senang nak tahu jadual-jadual dalam kitab boleh order kat bawah dalam beg kuning. Tekan laju-laju lah, support lah sikit. Orang je nak kaya, aku nak kaya juga. Ingat tu malaikat ke? Support lah sikit. Allahu Akbar. Baik, gurau je tuan-tuan. Fikirlah sendiri. Lu fikirlah sendiri. Hidup ni keras bro. Lu fikirlah sendiri Maka berkehendak sertanya di sini kepada yang menuntunkan supaya dituntunnya kepada kebajikan dan taat dan merajinkan dia padanya.
Ni kisah daripada awal itu jangan lupa. Daripada hamba tu leka, lupa, lalai dengan dosanya, dengan maksiatnya, tiba-tiba Allah lintaskan dalam hatinya niat yang baik, sehingga daripada niat tu tadi dia berubah, dia belajar, dia mengaji sungguh-sungguh, lalu dia dah nampak mana dosa-dosa dia, lalu dia bertaubat kepada Allah. Bila hatinya dah bersih, timbul semangat dalam hatinya nak buat pelbagai jenis ibadat. Tiba-tiba nafsunya lemah, nafsunya segan. Itu cerita dia secara ringkas tadi tu. Ini baru sampai ke hari ni. Jadi apa yang perlu ada pada hamba ni tadi, yang hatinya dah melonjak-lonjak nak buat ibadat, yang wajib nak buat, yang sunat nak buat, yang qada nak qada, semangat ada. Tapi tiba-tiba ada pula benda yang menghalang, yang mengganggu dia. Ni perjalanan. Nak tahu kisah cerita, baca balik kitab ni, tengok daripada muka surat 1 itu. Dalam apa, kawan kita ada rakam tu, boleh tengok dalam rumah merah. Tak disebut kat sini, nanti kena ban. Di TikTok ni macam orang perempuan kuat cemburu dia, tak boleh sebut orang lain. Muncul dia panjang nanti kalau. Kena sebut rumah merah. Nak tahu rumah merah, rumah hijau apa, masuk dalam grup. Dalam rumah merah tu ada dah kitab ni, daripada muka surat pertama itu, siri pertama sampai dah ke hari ni, semuanya ada, insya-Allah. Jadi siapa yang dah tertinggal boleh murajaah balik, tengok daripada awal kitab hari itu. Mai pakat mengaji, free je, tak ada kena bayar, jangan risau. Jadi maka berkehendak sertanya di sini kepada yang menuntunkan dia hamba tadi, supaya dituntunnya kepada kebajikan, supaya kita ni tadi hamba yang nak buat ibadat tadi, supaya jadi semangat nak buat. Semangat nak buat ibadat tadi, semangat nak tinggalkan maksiat, semangat nak buat ibadat. Apa dia tu? Kepada kebajikan dan taat, dan merajinkan dia padanya pada taat tadi tu, dan yang menghalau akan dia supaya dihalaukan dia daripada maksiat. Maksudnya benda ni tadi bila ada dalam diri hamba tu tadi, benda inilah yang akan menjadi sebab yang menghalau diri hamba tadi meninggalkan benda yang dibenci oleh Allah. Contohnya lah, kita sedang bergeromang dengan dosa maksiat, lalaikan dengan dunia dan sebagainya, tapi bila ada benda ni dalam diri dia tadi, ini yang menghalau dia meninggalkan benda dia tu. Boleh faham tak? Tak boleh faham? Tak faham? Jangan anggur-anggur. Faham tak? Benda tu bila ada dalam diri dia, dia akan halau kita. Halau ke mana? Halau tinggalkan maksiat. Mana tinggalkan maksiat. Dia halau kita pergi meninggalkan maksiat. Bukan halau suruh pergi maksiat, halau meninggalkan maksiat. Mana halau kita meninggalkan maksiat dan pergi kepada taat, maksudnya. Dan melimpahkan dia daripadanya. Dan keduanya itu, ini dua. Ini rahsia ni. Ni benda mahal ni, benda mahal. Beruntunglah siapa dengar ni. Rojak yang pertamanya. Dan yang keduanya, khauf. Yang pertamanya, rojak. Rojak apa? Rojak buah ke rojak apa? Namakan rojak buah ke rojak apa? Bukan rojak buah. Rojak di sini iaitu tengok dia kata apa? Rojak dengan ni, rojak dan khauf ni sifat hati ni. Rojak dan khauf ni sifat Kalau tak ada dua benda ni dalam hati kita memang lemah, lesu, longlai nak buat apa yang Allah suruh, tak semangat nak meninggalkan benda yang dibenci oleh Allah. Sebab tu perlu ada dua. Pemangkin dia. Vaksin dia. Pemangkin semangat dia untuk buat taat dan meninggalkan maksiat. Dua benda ni kena cari. Kalau tak ada, kena usahakan. Mana yang pertama, iaitu rojak. Rojak dengan makna yakni harap. Harap kepada Allah. Harap kepada Allah. Harap yang tinggi. Allah terima kita, Allah akan bimbing kita, Allah akan bantu kita, Allah akan tuntun kita, Allah akan selamatkan kita. Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Tu harap. Harap Allah Ta'ala akan tolong kita jadi orang yang lebih baik. Jadi bila ada harapan yang macam ni dalam diri hamba, dia akan bersungguh nak buat apa yang Allah perintah. Macam kita nak berlumba, kalau tak ada harapan nak menang, tak adanya kita nak pulas throttle tu.
Duduk dalam trek tu sekadar nak cukupkan korum je, ambil gambar je. Tanya kawan-kawan ni tanya. Dia, aku ada, ini ada harapan menang ni kan. Bila ada harapan menang, dia punya bulan dia macam langgat-langgat tak boleh. Biarlah tak menang pun, tapi harapan dia tadi. Bila dia harap yang dia akan menang, dia akan bersungguh. Dia akan bersungguh. Dia akan usaha sebaik mungkin. Dia akan jaga sebaik mungkin. Tapi kalau awal-awal lah tak ada harapan, tu tadi tu. Kadar, alah ambil gambar jadi sekarang dia orang jalan, dialah jalan dulu. Dialah dia orang jalan dulu. Aku memang tak ada harapan nak menang. Dia tengok, apa ni sebelah? Semua hero-hero kan. Jadi jual sayur lah kat dalam. Tak adalah bersungguh. Tapi kalau dia ada harap nak menang, dia akan bersungguh. Begitulah juga. Bila dalam hati kita ada harap yang tinggi, yang Allah akan tolong kita, kita akan selamat, amalan kita akan diterima oleh Allah, Allah Ta'ala akan tolong kita jadi orang baik dan tinggalkan maksiat, kita akan bersemangat nak buat apa yang disuruh oleh Allah. Tapi kalau tak ada harapan macam tu, sebaliknya berjahat sangka dengan Allah, aku ni Allah takkan terima, aku ni orang jahat, semua dosa aku dah buat, tak adanya Allah nak tolong aku. Dah agak-agak nak usaha nak jadi baik. Tak ada. Tak ada. Inilah pekakas dia tuan. Inilah pekakas dia yang ada dalam hati, yang dulu kita dengar dia orang jahat, sekarang jadi orang baik-baik dah. Ni benda dalam hati. Kita dengar cerita orang dulu-dulu pelacur jadi solehah, pembunuh, pengompak jadi soleh. Inilah di antara benda yang ada dalam hati. Kalau tak ada harap ni, kita takkan rapat dengan Allah. Malah kita akan jadi putus asa. Malah lah berubah pun Tuhan bukan nak terima aku. Nampak tak? Nampak tak ilmu tu penting? Nak berhijrah, ilmu penting. Kalau berhijrah tanpa ilmu, sesat kita jadi. Kena ada harap. Allah Maha Kuasa tolong aku. Pasti Allah akan tolong aku. Allah dah janji. Siapa bersungguh, Allah akan tolong. Allah tak mungkir. Cuma kita, salah kita yang tak bersungguh, itu salah kita. Allah janji dah, siapa bersungguh, Allah akan tolong. Lambat, cepat, Allah akan tolong. Tapi kalau kita tak bersungguh, tak ada harap, Allah tak akan tolong. Allah tak akan tolong kita kalau kita main-main. Allah tahu hati kita bersungguh tak bersungguh. Kalau bersungguh, apa tanda dia? Benda tu selalu tak ada dalam hati. Kemudian tindakan dia macam mana? Orang kalau bersungguh, benda tu selalu dalam hati. Nak. Nak tidur pun terfikir, celik mata pun teringat. Kan dia akan usaha jatuh, bangun, dia cuba lagi, jatuh, dia buat lagi. Itu bersungguh. Ada tak benda macam tu? Kalau kita kata berusaha nak jadi baik, ada tak macam tu dalam hati kita? Kalau kita usaha cuba, berapa kali kita cuba? Berapa hari kita cuba? Berapa tahun kita dah cuba? Yang kita nak tarik diri ni. Kita tak masuk dalam golongan orang bersungguh. Jadi jangan salahkan Allah tak datangkan pertolongan. Jangan salahkan Allah. Allah janji lah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh kepada kami, kata Allah, nescaya kami akan tolong, Allah akan tunjukkan jalan-jalan kami. Allah akan bantu. Maka kita terlebih dahulu kena buat sebab dia, iaitu bersungguh-sungguh. Tanda orang bersungguh, dia akan buat jadual waktu belajar. Itu tanda dia bersungguh. Kalau jenis masa lapang ni, makna dia belum bersungguh. Dia nak mengaji tapi nanti masa lapang, itu tak masuk lagi dalam golongan orang bersungguh. Macam orang main badminton, dia tak nanti masa lapang dia main. Yang bersungguh dia ada jadual. Dia tempahnya dewan tu setahun, bayar sekali setahun. Orang lain yang usik dengan pot. Itu bersungguh. Ni bila lagi mau datang main sini? Tengoklah nanti ada masa lapang saya datang. Itu tak bersungguh. Itu tak bersungguh. Nanti ada masa lapang saya datang main. Itu tak bersungguh. Jadi kalau bersungguh, dia cakap, jangan cakap dengan apek tu. Ni, cengkeram. Setahun datang tak datang, saya haramkan orang masuk dalam kot ni. Saya dah bayar setahun. Itu bersungguh. Jadi kena bersungguh lah juga. Bab ibadat, bab ngaji ni kena bersungguh. Buat jadual.
InsyaAllah kalau kita buat jadual, kita akan istiqamah. Kita kalau buat jadual, kita akan istiqamah, insya-Allah. Iaitu harap pada besar pahala balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kita pegang sungguh harapan-harapan yang Allah bagi itu. Barang siapa bertaubat, Allah akan ampunkan segalian dosanya. Makna kita harap sungguh apa yang Allah janjikan. Itu yang akan menggerakkan, menarik diri kita untuk bertaubat kepada Allah. Sebab harapan kita tinggi, kita percaya dengan Allah, apa yang Allah janjikan itu yang akan menarik diri kita yang banyak dosa maksiat ni untuk meminta ampun kepada Allah. Besar pahala, harap sangat balasan baik daripada Allah tu, yakin sangat Allah akan tolong, Allah akan selamatkan, Allah akan gantikan kehidupan dunia ni dengan kehidupan yang jauh lebih baik, lebih hebat, lebih dahsyat lagi daripada harta kekayaan yang dimiliki oleh sultan atas dunia ni. Dia yakin, maka ini yang akan menjadi pemangkin dia akan semangat nak buat apa yang Allah suruh, dia akan semangat nak mengaji, dia akan semangat nak ambil tahu tentang hukum hakam, dan dia akan semangat nak beramal dengan dia. Tak boleh dicuba lagi, tak boleh dicuba lagi. Dan sebenar janjinya Allah daripada bagai-bagai karamah. Nampak tak tu? Kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan, sama ada yang Allah sendiri sampaikan daripada firman-Nya dalam Quran, ataupun kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan, yang Allah bagi, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tadi seperti yang hadis yang kita baca tadi tu. Nabi kata, siapa berjalan untuk menuntut ilmu, niat dia betul, sekalian makhluk tujuh petala langit mintakan ampun untuk dia. Dan begitulah juga para malaikat memintakan ampun bagi diri. Maknanya kalau betul-betul diharap, dipegang, dia yakin, dia akan seronok nak datang belajar. Sebab dia yakin tadi, harapan itu, apa yang Allah janji itu pasti dia akan dapat. Itu yang akan jadi pemangkin dia. Lemah-lemah, lesu-lesu, teringatkan balik janji Allah, dia jadi semangat. Dia jadi semangat. Dan engkau sebutkan, kawan-kawan yang secara online pun dapat juga, jangan risau. Kawan-kawan yang ngaji secara online pun dapat kelebihan tu, jangan risau. Dapat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Tak ada hal ngaji online tak online. Selagi niatnya betul. Datang bertalaki, niatnya sesat pun tak dapat. Ngaji bertalaki, hadir, datang, tapi niat salah, tak dapat benda tu. Kelebihan. Dan engkau sebutkan padanya yang demikian itu. Maksud sebut dia apa? Kau ingat benda tu selalu. Ingat, kita macam peringkat kita ni kena baca tu, kelebihan-kelebihan amal. Bagus kitab tu Fadailul A'mal kan. Bagus baca. Peringkat kita ni, budak-budak dalam ibadat ni, kena tahu kelebihan-kelebihan. Itu yang akan memujuk diri kita untuk nak buat. Hati-hati ibadat ni banyak musuh. Setan takkan senang dengan kebaikan yang kita buat. Dia tengok kita buat amal banyak, dia akan cari jalan macam mana nak musnahkan. Lepas tu hati-hati kan. Jangan kita ingat kita dah banyak sembahyang, banyak mengaji, banyak mengajar, banyak bersedekah, banyak zakat, kena selamat dah. Mengumpat tu habis dah. Berdengki tu habis bersih dah. Nampak tak tu dia punya dengki, dia punya jahat dia, setan ni. Dia punya jahatnya, dia takkan senang dengan kita. Dia nak halang kita buat ibadat, kita buat. Dia halang kita daripada ibadat, kita lawan dapat buat ibadat. Tak apa, dia kata tak apa kau siap kau. Aku akan tunggu kat tengah-tengah jalan kau ibadat. Aku akan pasang perangkap sebanyak-banyaknya. Aku akan pastikan apa yang kau buat ni kau takkan dapat buat balik akhirat besok. Itu jahatnya setan. Jadi kita kena hati-hati, jangan berasa sedap kita. Kita mengaji ni, jangan berasa sedap lah mengaji ni. Konon-konon selamat dah, banyak perangkap ni. Hati-hatilah. Moga Allah jaga kita semua. Allahumma amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita melainkan Allah saja. Tapi kita kena usaha. Usaha tak boleh tinggal. Itu maksud harap. Kena harap apa yang Allah janjikan tu. Harap sungguh-sungguh Allah akan bagi benda. Ini yang akan menyebabkan kita lemah-lemah jadi semangat nak buat. Semangat nak buat. Tapi kalau tak ada harapan, habislah. Kemuliaan, macam-macam orang bagi kemuliaan.
Dan Nabi bagi tahu kan, ada dalam satu hadis, saya tak hafal hadis, saya bukan pandai, saya bukan penghafal, saya tak hafal, tapi saya ingat maksud hadis tu. Nabi kata, satu masa Nabi tanya sahabat, adakah kau orang ni, maksud daripada hadis tu, adakah kau nak aku tunjukkan wajah-wajah orang yang akan wajah-wajah orang yang Allah akan selamatkan daripada dibaham oleh api neraka? Nabi tanya, adakah kau nak kalau aku tunjukkan wajah-wajah, muka-muka orang-orang yang Allah selamatkan daripada dibakar oleh api neraka besok? Sahabat ni dia pantang dengar benda-benda macam tu. Lalu mereka pun jawablah. Bahkan ya Rasulullah, kami nak tahu siapa ni, orang yang macam mana. Nabi kata, tengoklah muka-muka tu alim ulama yang soleh-soleh. Tengoklah tu guru alim ulama yang betul pembawakannya tu, yang betul akidahnya tu, yang menyebarkan agama tanpa gentar, tanpa takut tu. Tengoklah muka-muka orang tu. Tu di antara muka-muka orang yang Allah akan selamatkan daripada dibakar oleh api neraka. Tak cukup dengan tu, Nabi tambah lagi, dan kau tengoklah wajah-wajah orang yang menuntut ilmu. Tengoklah wajah-wajah orang yang menuntut ilmu. Itulah di antara wajah-wajah yang Allah akan selamatkan daripada dibakar oleh api neraka. Apa maksud tu? Apa maksud hadis tu? Nak menggalakkan kita supaya belajar. Kalau kita tak nak dibaham oleh api neraka, belajar. Kalau kita nak Allah selamatkan kita, anak bini kita daripada dibaham oleh api neraka, ngajilah, belajarlah. Itu maksud daripada hadis tu. Sebab tu bila kita terpilih, kita kena bersyukur sangat-sangat Allah nak selamatkan kita. Allah sayang kita, Allah nak selamatkan kita. Banyak sangat Allah buat baik pada kita. Nikmat dunia dia bagi, nikmat akhirat pun dia bagi. Subhanallah. Ini maha pemurah ni Allah Ta'ala atas diri kita. Kalau nak kata Allah tu tak baik, tak tahulah kita. Kalau ada lagi kita berjahat sangka, kata Allah tak adil, Allah tak patut, Allah tak baik, tak tahulah kita. Jadi hati perut macam mana tak tahu. Dan engkau sebutkan, maknanya ingatkan padanya yang demikian itu. Kena selalu ingat benda tu yang menuntunkan dia hamba. Maka bangkitlah ia hamba tadi, yang lesu, yang lemah, yang lemau, yang malas tadi. Bangkitlah ia atas mengerjakan taat kepada Allah. Dia akan disemangat nak buat taat. Tak kisahlah apa jenis taat lah, semayang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, umrah ke, tolong orang miskin ke, ikutlah. Beramal soleh ke, tutup aurat ke, apa ke, ikutlah. Dia jadi semangat nak ibadat. Sebab ada benda tadi, janjian Allah tu dipegang. Dan menggerak-gerakkan dia, menggerak-gerak dia hamba. Bagi yang demikian itu, merajinkan dia. Dia jadi rajin nak buat kebaikan. Dia jadi seronok nak buat baik, maksud dengan niat yang baik. Dia seronok nak buat taat dengan niat yang baik. Seronok nak buat. Sebab dalam dirinya tadi ada pemangkin, iaitu mana? Roja, yakni harap yang tinggi dengan janjian Allah. Dia pegang terus, dia semangat. Dia tak peduli walaupun sejarah hidup dia yang silam tu bukan main hitam legam lagi, dia tak pandang betul. Tapi dia pegang dengan rahmat Allah yang maha luas. Tak jadi hal, tak pernah sujud kepada Allah walau sekali pun selama berpuluh-puluh tahun. Tapi bila dia harap dengan janji Allah tadi, dia akan dekatkan diri kepada Allah. Tu dahsyatnya sifat rojak tu. Mudah-mudahan Allah jadi bagi kepada kita sifat rojak ni dalam hati kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khauf, satu lagi khauf. Khauf ni yakni apa? Takut. Dalam masa yang sama harap dengan janjian-janjian Allah, jaminan-jaminan Allah yang baik-baik. Dalam masa yang sama dalam hati ada perasaan takut. Khauf ni takut, iaitu mana? Takut daripada siksanya Allah Subhanahu. Kenapa perlu ada takut? Kalau rojak tadi suatu sifat yang menghalau kita meninggalkan, menghalau kita supaya buat ibadat. Khauf ni pula sifat yang menghalau kita supaya meninggalkan maksiat. Nak fikir maksiat, ingatkan azab Allah,
ingatkan mati, ingatkan dosa, insya-Allah dia akan senang nak meninggalkan maksiat tu. Fikirkan, kalau tengah-tengah aku buat karang, aku mati, mana aku mati dalam maksiat, su'ul khatimah, mati dalam kecelakaan, mati dalam kemaksiatan. Insya-Allah dia takkan jadi nak buat benda tu. Dia akan takut nak buat, dia akan mikir banyak kali. Sedang-sedang aku buat garang, malaikat maut sampai, contohlah, insya-Allah dia akan jadi mudah nak tinggalkan. Kalau tak teringatkan azab, tak teringatkan Tuhan, tak teringatkan dosa tadi, kita akan buat maksiat dengan senang hati. Kita akan buat benda yang Allah larang tadi dengan senang hati. Kita tak akan rasa bersalah, tak akan rasa berdosa, bahkan silap-silap rasa bangga pula dengan dosa yang kita buat. Rasa hebat pula. Tengok, aku tak semayang. Hebat. Aku tak semayang lagi, mewah daripada orang yang semayang. Bangga kami. Allah sentap nyawa kita baru kita tahu. Allah sentap nyawa kita baru kita tahu. Takut daripada azab siksaannya, ya Allah. Belilah buku-buku tu, azab neraka Allah. Beli banyak je buku-buku macam tu, boleh tolong kita. Nanti saya letak dalam beg kuning. Nanti saya letak dalam beg kuning, azab neraka Allah, azab kubur, azab apa. Nanti beli, baca tu, supaya timbul rasa takut dalam hati kita, untuk terus menerus melakukan maksiat. Nanti saya masukkan dalam beg kuning, di situ cari. Boleh untuk bantu kita. Mudah-mudahan daripada tak takut jadi rasa takut, risau, bimbang. Itulah nanti yang akan jadi sebab kita semakin tawar hati nak buat. Boleh jadi dia akan buat lagi, tapi dah tak macam dulu. Dulu dia buat dengan megah, dulu dia buat dengan selesa, dulu dia buat dengan seronok. Tapi kali ni insya-Allah bila Allah dah mula nak bagi manfaat kepada dia akan buat juga, tapi dalam keadaan rasa bersalah. Dia takkan rasa seronok macam dulu. Sambil-sambil buat, sambil mikir dosa dah. Dulu tak terfikir dosa langsung. Nanti lama-kelamaan dia akan tinggal lah benda tu. Di antara punca kita tak boleh tinggal maksiat sebab apa? Sebab kita rasa manis maksiat. Kita rasa syok, rasa lazat buat. Tu yang kita payah nak tinggal. Tapi dalam hati bila dah mula rasa takut, dia akan usahakan tinggalkan. Bila dia dah rasa tak sedap hati buat, dia akan tinggalkan. Yang kita ni ulang ni sebab kita masih lagi rasa sedap hati. Sebab tu kita tak nak tinggalkan. Kita sedap hati buat benda tu. Tapi kalau kita dah tak sedap hati, kita akan tinggalkan lah besok. Tapi dia akan melalui proses, sahabat. Dia melalui proses. Kalau sebelum tu contoh ada 10 benda jahat, boleh jadi akan hilang satu. Usaha lagi, doa lagi, belajar lagi, taubat lagi. Besok buang satu lagi. Jangan kita ingat nak berubah jadi baik ni sekelip mata, malam ni ngaji, besok jadi wali dah. Jadi kuali ada lah kita ni. Nak jadi baik pun kena sabar. Jadi baik tu bagus, tapi kalau gelojoh tu tak bagus. Gelojoh nak jadi baik. Jaga-jaga tu, perangkap tu. Gelojoh nak jadi baik. Ada perangkap situ. Ngaji. Nanti macam-macam Allah akan bagi tahu kita. Macam-macam Allah akan bimbing kita. Ni, kawan-kawan ni tengok ni majlis ilmu ni. Hakikatnya sekarang ni Allah lah yang sedang membimbing kita. Allah lah yang sedang menyampaikan benda-benda ni pada telinga dan hati kita. Jangan pandangkan ke kita ni, jangan pandangkan ke saya, jangan pandangkan ke majlis. Hati kita kena ingat kepada Allah. Allah sedang mengajar aku, Allah sedang mendidik aku, Allah sedang memberitahu kepada aku benda-benda. Allah sedang menunjukkan jalan kepada aku. Jangan terhijab dengan makhluk-makhluk yang ada depan mata kita. Itu sebagai sebab sahaja. Sebab je, tak ada apa. Sebab je. Dan kepayahan barang yang dijanjikan daripada bagai seksa. Kena ingatkan, payahnya besok kalau kita nak mati. Kalau kita masih lagi berseronok, berkekalan, leka dengan dunia, kena ingat
betapa dahsyatnya kematian yang kita nak lalui tu. Yang kita nak ngadap ni bukan manusia, nak ngadap ni malaikat maut. Malaikat lain tak boleh nak challenge malaikat maut ni punya tergamaknya hati. Kalau kita cakap waktu Allah Ta'ala perintahkan malaikat ambil tanah atas dunia dulu untuk nak menciptakan lembaga Allah, Nabi Allah Adam, ramai malaikat tak sampai hati. Kesian pada dunia tu nanti waktu diambil tanah tu, menjeritnya dunia tu, sakitnya dunia. Tapi malaikat maut ni dia volunteer. Dia tak ada rasa belas kasihan langsung. Dia tak ada belas kasihan langsung, dia tak peduli kita sedang buat apa, tengah bubuh laut tak sempat suap, dia tak peduli, dia ambil. Kalau kesian, bagilah rasa sesuap. Ada? Baru lepas hijab kabul, bagi can lah sekali, merasa nikmat dunia. Dia tak peduli waktu hijab kabul tu juga disentap ni. Si Anu balik kerja, bawa macam-macam makanan nak bagi anak bini, bagilah sampai ke rumah dulu. Dah tengah jalan dia ambil. Tengok tu, dia tak ada sifat belas kasihan. Tu yang kita nak jumpa one by one besok. Orang lain tak nampak, kita dengan dia saja. Malaikat maut tadi, yang rupanya hitam legam, bulu romanya terpacak-pacak, matanya bersinar berkilau macam kilat yang terang lebih terang daripada matahari lagi. Perasan tak kilat tu? Kalau dia sambar tu, dia punya cahaya tu lagi terang daripada matahari. Tu mata ni, sinaran mata malaikat. Bayangkan dah lah tubuh dia hitam legam, mata ni pula begitu, keluar daripada mulut dan hidungnya api dan bergasap. Nak cabut nyawa kita. Orang lain tak nampak, kita dengan dia. Macam mana kita ni? Rimau pun kita tengok takut dah. Rimau ini malaikat maut lebih ganas daripada rimau lagi. Kalau kita nak letakkan sekandang dengan rimau macam mana? Sekandang dengan singa ke? Bagi 2 juta tak pun sanggup. Duduk dengan singa, duduk dengan rimau, sekandang. Rimau lapar, singa lapar, sebulan tak makan. 2 minggu. Sebulan kan dia dah tak ada power. Seminggu tak makan. Letakkan kita dalam sangkar tu, siapa berani? Malaikat maut lebih dahsyat daripada itu lagi. Malaikat maut lebih dahsyat lagi. Disebut dalam kitab tu, malaikat maut ni lebih dahsyat lagi azab nak tarik nyawa kita. Kena ingat benda-benda macam tu. Mudah-mudahan jadi tak berapa sangat nak bernafsu buat benda-benda yang dibenci oleh Allah. Kena ingat macam ni. Ulama dah pesankan, saya pesan. Ini ingatan untuk diri saya juga ni. Bila teringat nak buat benda-benda yang Allah larang, ingatkan benda-benda macam, ingat mati, ingat azab. Mudah-mudahan jadi kendur semangat nak buat. Mudah-mudahan tak jadi nak buat, mikir banyak kali nak buat. Tu cara ulama semua siap dah bagi tahu kita. Inilah cara beribadat. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu cara-cara ni. Ini cara ibadat. Ini cara nak meninggalkan maksiat. Yang tadi tu cara nak menjadikan kita ni semangat untuk buat taat kepada Allah. Semua ada petunjuk dia, tapi bila kita tak nak dengar, tak nak belajar, tak tahulah kita. Tak adalah rojak tu dalam hati kita, dan tak adalah khauf tu dalam hati kita. Dan macam mana kita nak beribadat kalau tak ada dua benda ni? Kita nak mati, ibadat tu wajib. Macam mana kita nak beribadat kalau tak ada dua benda ni? Sedangkan ulama kata dua benda ni yang akan melonjakkan diri kita nak meninggalkan maksiat dan berbuat ibadat. Tiba-tiba tak ada dua benda ni dalam diri kita. Apa ibadat yang kita nak buat? Sedangkan hidup ni ibadat tu wajib, tak boleh tidak, mesti baik laki baik perempuan kena beribadat. Maka kena ada pemangkin. Nafsu kita malas, nafsu kita tak suka dengan ibadat. Jadi perlu ada benda yang nak melonjakkan diri kita tu. Kena cari benda ni. Kalau kita tak belajar, tak nak dengar, duduklah dalam keadaan kita begitu, rojak pun tak ada, silap-silap apa?
Makan rojak aja kita hari-hari. Rojak makan dia hari-hari. Ngajilah ya Allah, ngajilah. Teruskan ngaji. Walau apa pun ngaji. Tok guru kita mati, cari tok guru lain. Banyak lagi orang baik-baik, orang soleh-soleh. Jangan tok guru mati, kita pun berhenti ngaji. Ada berlakunya tu. Dia tak asuk dengan guru ni. Bila guru mati, dia tak belajar lah. Pada dia, orang lain tak sama macam guru dia. Memang lah. Bukan tu sebagai sebab untuk kita berhenti belajar. Hati-hati, itu pun permainan nampak tak ada. Ini budak bila ni. Aku dulu almarhum Tok Guru aku, bukan main. Ya, memang betul Tok Guru kau memang hebat, betul dia orang soleh. Kau tu masalahnya. Kau tu masalahnya, ada sombong, takabur dalam hati. Tok Guru kau pun kalau hidup tahu benda macam tu ada dalam hati kau, dia pun tak redha kau sebagai anak murid. Hati-hati sahabat, ada macam tu. Bila Tok Guru dah meninggal, dia tak nak belajar. Sebab apa? Anggapan dia, orang yang mana Tok Guru yang ada yang tinggal-tinggal ni, semua tak dia pakai. Tak setaraf dengan guru dia. Dan tak setaraf dengan dia nak mengaji dengan orang macam ni. Tu pun sama lah tu. Na'udzubillah. Nampak orang-orang ajak, pelekeh. Tak bila tu. Itu pun dah menunjukkan sikap yang kau tak berjaya nak beramal dengan ilmu yang guru kau bagi. Sepatutnya kau menjadi orang yang tawaduk, merendah diri, bukan sombong. Tok guru kau tak ajar benda macam tu sebenarnya. Ada tuan-tuan, ada. Tu semua benda itu dah jumpa lah. Tak bila tu. Kau jangan pandang aku, kau pandang benda apa yang aku sampaikan. Apa perbezaan benda yang kita baca, Al-Quran yang dibaca oleh kita dan Al-Quran yang dibaca oleh tok guru kamu? Ada beza ke? Ada beza ke? Dah. Nampak tak? Tu pun salah satu juga perangkap dia. Maka duduk dah tak ngaji dah mana-mana. Duduklah tak ngaji mana-mana dah. Sebab apa? Tak ada guru yang setara dengan guru dia. Padahal yang dia dah belajar tu pun dia tak amalkan lagi. Macam-macam ingat tak Imam Ghazali kata apa daripada awal lagi? Ibadat ni terlalu banyak dia punya perangkap dan tipu daya dia. Terlalu banyak. Yang kasar ada, yang halus ada, yang jenis nampak dengan mata kasar ada, yang jenis hanya boleh nampak dengan mata hati saja. Macam-macam jenis. Aku bukan apa tak nak belajar. Aku tengok yang mengajar sekarang ni tak ada macam sekarang macam guru aku dulu Bukan tak nak mengaji, tapi ngaji tu ramai tu guru yang soleh lagi. Nafsu kita je helah kita. Nafsu kita tak kita tak sedar yang kita dah dipermainkan oleh nafsu kita. Kadang-kadang macam betul rasa macam betul, mana tak habis ngaji lagi tu. Apa tak memang tak habis ngaji sampai huruf kha tu pun dia meninggal dah. Tengok orang-orang soleh tu. Walaupun dia orang soleh, tok guru dia mati, dia hormat, dia datang kuliah orang-orang lain. Tu betul. Tawaduk. Dia tak berasa dia anak murid yang hebat. Dia tak merasa dia ulama yang hebat. Dia duduk dalam majlis ilmu orang lain. Kita pun peringkat ngaji dan macam tu. Itu kan ada tauliah mengajar. Yang ada tauliah pun dia tak pergi ngaji. Duduk petikai. Tu ada tauliah kan tu, mengajar. Budak tu ada tauliah mengajar. Rupanya yang ada tauliah pun dia tak pergi mengajar. Dia heboh ke tauliah, heboh tanya. Ada juga jadi macam tu. Macam-macam jernih ada. Tu ada tauliah tak? Tak ada. Tak ada tauliah rupanya. Dah tu pergi ngaji ke tidak? Banyak lagi tu guru yang ada tauliah tu contoh pun tak pergi juga mengaji. Dipermain-mainkan oleh nafsu sahaja. Lainlah kalau tak ada tauliah kau tak pergi, guru-guru yang tauliah kau pergi ngadap, tu lainlah. Ini yang ada tauliah kau tak ngadap, kau heboh yang tak ada tauliah. AJK masjid lah ada macam tu perangai.
ketukkan kepala dia. Nak jadi ahli jawatan kuasa masjid tapi tak reti. Nak sangat pegang kuasa masjid tapi tak reti. Sebab tu AJK masjid kena ngaji juga. Jangan bermusim. Bila dilantik jadi, bila dah kena berhenti tukar orang lain, pencen ngaji. Dia ngaji 5 tahun ni. Tukar parti lain, tukar kerajaan lain, pencen ngaji dah. La ilaha illallah. Kenapa macam tu? Sebab tu tadi betulkan niat kita belajar sebab apa? Adakah kita datang belajar masjid surau sebab jawatan yang kita sandang ataupun bagaimana? Kalau kita datang mengaji sebab jawatan yang kita sandang, sebab amanah yang manusia bagi kepada kita, bila tak ada besok amanah tu, jawatan tu, kita akan berhenti mengaji. Percayalah. Tapi kalau dia mengaji kerana Allah, bukan sebab jawatan, tak peduli. Dia kena durang ke, dia kena ambil ke, dia apa ke, dia akan tetap istiqamah belajar. Tu penyakit yang banyak kita tengok. Tukar kerajaan, hilang. Esok lantik balik, datang balik. Kena pecat, hilang balik. Macam-macam besin ada. Saya tak cakap dengan yang dah hidup ni, masih hidup ni. Ni tak ada kena-mengena dengan yang masih hidup. Dan kehinaan yang menegahkan dia daripada mengerjakan maksiat, dan dijauhkan dia dan melimpahkan dia daripada yang demikian itu. Wallahu a'lam. Jadilah mudah-mudahan Allah bagi kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, dengan keberkahan Tuan Pengarang Kitab, dengan keberkatan pada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkatan kesolehan niat-niat kalian yang hadir, yang mengikuti majlis ilmu ini, dengan berkat kemuliaan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekalian kita yang hadir, yang mengikuti, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita orang yang istiqamah belajar dengan niat yang baik, niat yang betul. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa membimbing kita, memberi pertolongan kepada kita, tidak melupakan kita, sentiasa memberi teguran kepada kita bila kita leka, bila kita lupa, bila kita lalai. Mudah-mudahan Allah hantar orang-orang yang menjadi sebab mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doa juga kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kalian semua, kita semua, rezeki yang halal, yang luas, lagi berkat, dan diberi umur yang berkat, diberi rumah tangga yang berkat, kawan-kawan yang berkah. Mudah-mudahan diberi keberkahan dengan apa sahaja yang kalian semua usahakan. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah SWT, menjadi asbab mempermudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada rezeki yang tidak ada keberkatan. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khawatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan, andai kata ada pahala dan kebajikan majlis ilmu kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang dah pergi. Tak lupa ibu bapa mertua kita sama saja. Mudah-mudahan tak lupa pada guru-guru kita yang menjadi asbab kita boleh belajar, kita boleh mengaji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala bantu orang-orang alim ulama yang benar fahamannya, benar akidahnya, benar syariatnya, yang benar hatinya menyampaikan agama kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara mereka, menjaga mereka, memanjangkan umur mereka, kerana banyak lagi ilmu yang bermanfaat yang kita nak ambil, yang kita nak kutip daripada mereka. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma ahli kulli unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina 'adzaban nar. Bismillahi wa ala barakatillahi wa sallallahu walhamdulillahirabbil alamin. Senduk. Jangan lari dulu, senduk dulu. Makan.
InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih kawan-kawan semua yang ngaji online. Terima kasih. Alhamdulillah. Hidang. Saat yang ditunggu-tunggu. Saat yang dinanti-nantikan. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih semua yang hadir. Yang baru, yang lama. Terima kasih. Semoga kalian diberi keberkahan oleh Allah SWT. Doakan saya. Doakan ibu bapa saya. Doakan anak isteri saya. Doakan keluarga saya. Doakan. InsyaAllah. Yang tak ada kitab boleh tengok dalam beg kuning. Baik. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Dipermudahkan. Kaya ada.